ulama yang thiqah daripada Al-Ansari, Al-Khazraji, di kalangan ulama Madinah terkenal, hidup dan meninggal pada zaman Abu Ja'far, khalifah kedua daripada Khalifah Abbasiyah. Dan kisah beliau banyak tentang, dicerita tentang kehebatan-kehebatan keluarga ini. Anak keturunan Abi Sa'sa'ah. Abi Sa'sa'ah bukan sahabat, beliau meninggal pada zaman jahiliyah. Abdurrahman bin Abdullah, tabi'it tabi'in. Ayah beliau Abdullah bin Abdurrahman adalah tabi'in. Tabi'in. Abdullah bin Abdurrahman, atuk beliau sahabat Nabi SAW. Ibni Abi Sa'sa'ah, Abi Sa'sa'ah meninggal zaman jahiliyah. Bukan sahabat, orang yang meninggal zaman jahiliyah. An abihi, daripada bapanya. Siapa bapa Abdurrahman? Abdullah tadi, iaitu tabi'in. Abdurrahman bin Abdullah, tabi'it tabi'in. Abdullah bin Abdurrahman, tabi'in. An Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, iaitu ayah, bapa tiri, ayah tirinya. Abu Sa'id Al-Khudri mengahwini mak Abdullah bin Abdurrahman selepas kematian Abdurrahman. Jadi sekarang ni riwayat Abdullah bin Abdurrahman merupakan anak tiri kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia keluarga lah. Kadang sanad ni keluarga. Dan bila kita baca sanad ni, kita tahu bahawa hadis ini Imam Bukhari rahimahullah terima ketika beliau rihlah beliau ke Madinah Al-Munawwarah. Kerana rijalnya selain Imam Bukhari semua sekali adalah ahli Madinah. Ismail bin Abi Uwais ahli Madinah, Imam Malik ahli Madinah, Abdurrahman bin Abdullah, Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, semua sekali ulama-ulama ahlul Madinah. Jadi diketahui sanadnya jelaslah bersambung, keluarga dan sebagainya. Hubungan kekeluargaan itu jelas, dan anak dan ayah yang sempat berjumpa dan membesar, seorang anak membesar di bawah anaknya, di bawah jagaan ayahnya, sudah jelaslah sanadnya bersambung. Terutamanya apabila perawinya thiqah, maka hadis ini antara hadis yang level kesahihannya tinggi. Level kesahihannya tinggi. Walaupun ada orang kritik pada Ismail ibn Abi Uwais rahimahullah. Anna rajulan, sebahusanya ada seorang lelaki, sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Seorang lelaki telah mendengar seorang lelaki yang lain membaca qul huwallahu ahad dan dia ulang-ulang. Falamma asbaha, tatkala waktu pagi, jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki yang dengar tadi, bukan yang baca, yang dengar, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fadzakara lahu dzalika, maka dia menyebutkan, menceritakan perkara demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna ar-rajula yataqalluha, seolah-olah ar-rajul, siapa rajul yang mengadu tadi, yataqalluha, merasakan sangat sikit yang dibaca. Qul huwallahu aja sepanjang malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Quran, demi
yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah itu, itu surah, itu kembali kepada suratul Ikhlas, la ta'dilu suratul Quran, menyamai 1/3 daripada Al-Quran Al-Karim. Okey, kembali kepada maksud hadis. Anna rajulan, bahawasanya seorang lelaki, sami'a rajulan, mendengar seorang lelaki yang lain. Siapa lelaki ni? Sebelum tu tak sebut nama. Dalam hadis tak sebut nama. Hadis ini sahih tak sahih? Tak tahu. Kalau kita tak tahu siapa lelaki ni, sahih ke tak sahih hadis ni? Mubaham atau tidak? Kalau tak sebut nama, kita panggil mubaham. Orang yang tak disebutkan identitinya, siapa dia, seorang lelaki, ada seorang datang, siapa seorang tu? Kalau tak tahu, riwayat mubham, hadisnya sahih tak sahih? Tak. Betul? Mubham yang jadi lemah bila pada sanad. Mubham pada matan tidak jadi dhaif. Dia cerita seorang lelaki datang, tak payah sebut nama pun tak apa. Hadis tentang seorang lelaki yang berhijrah kerana ingin mengahwini Muhajir Ummi Qais. Hadis dalam hadis innamal a'malu binniyat. Seorang yang terkenal di Madinah, bahawa ada orang yang masa dia hijrah tu sebab dia nak kahwin dengan orang yang dikasihinya yang telah berhijrah. Tak tahu, orang tak tahu siapa dia. Jadi mubham dalam sanad tidak menjadikan suatu hadis tu dhaif. Mubham dalam matan. Mubham dalam matan, seorang lelaki datang, ada seorang Arabi, orang Arab mendatang, tak ada nama, tak kenal nama, tak tahu siapa keturunannya, dia ni muhajir, kadang muhajirin ke ansar pun tak tahu, kadang hanya sebut seorang muhajirin, kadang sebut seorang ansar. Ini semua namanya mubham dalam matan. Mubham dalam matan tidak menjejaskan kesahihan riwayat. Kerana perawi kadang-kadang menyebutkan nama, kadang-kadang dia tak sebutkan nama. Kadang-kadang dia malas nak cerita panjang, kadang-kadang dia malas nak mention nama, itu biasa. Tapi kisahnya dan riwayatnya sahih. Mubham yang menjadi majhul, bila mubham artinya perawinya majhul, majhul yang menjejaskan kesahihan hadis bila ada dalam sanad, tak tahu siapa yang riwayatkan dalam sanad, iaitu orang yang menyampaikan ilmu pada kita tak tahu siapa dia. Kerana mubham maka dia majhulul ain, tak diketahui siapa dia. Kalau tahu dia, kenal dia, ain ni dikenali, tetapi kekuatan hafalannya tak diuji, tak diketahui. Ustaz mana datang ajar, sekali datang, tahu, kenal dia, tapi tak tahu kekuatan, kehebatan ilmunya, dan tak pernah, dia majhulul hal, tak diketahui hal keadaannya. Sekarang ni mubham pada matan, jadi tidak ada apa-apa masalah. Tapi dalam Sahih Bukhari dikaji siapa lelaki itu. Kaji sana, cari, lelaki yang pertama yang dengar ni siapa? Abu Sa'id sendiri. Abu Sa'id Al-Khudri, perawi sendiri. Dia kata ada zaman dulu seorang lelaki ni dia dengar lelaki lain. Lelaki tu siapa? Dia lah. Dia sendiri. Kadang-kadang macam tu. Tak semestinya lah kalau kita nak cerita apa, saya tak semestinya. Ada orang, dia kata ada orang macam ni, kerana orang tu dia lah yang tu bercakap. Seorang lelaki pertama yang dengar tadi adalah Abu Sa'id sendiri. Anna rajulan sami'a rajulan, mendengar seorang lelaki lain. Siapa lelaki lain? Adik tiri dia, adik tirinya sendiri. Itu Qatadah ibn Nu'man Al-Ansari. Qatadah bin Nu'man, adik kepada Abu Sa'id Al-Khudri, juga dalam setengah riwayat sebut jiran aku. Setengah riwayat sebut disebut bahawa saudaranya. Seperti yang Bukhari sebut ke bawah, akhbarani akhi.
Qatadah bin Nu'man. Jadi saudara dia. Riwayat yang sebut jirannya. Memang pun dia adik-beradik duduk sebelah-sebelah. Adik-beradik duduk sebelah-sebelah. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri sendiri dengar daripada waktu malam dengar adik baca Qul huwallah ulang-ulang. Iaitu Qatadah bin Nu'man. Baca ulang-ulang surah Qul huwallahu ahad yuraddiduha. Di sini artinya Qul huwallahu ahad dibacakan dalam solat qiyamul lail. Solat qiyamul lail. Juga mengisyaratkan bahawa solat qiyamul lail sebahagian para sahabat menjaharkannya. Riwayat daripada Qatadah, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, daripada sebahagian sahabat, maksudnya solat qiyam ni tak semestinya senyap. Kadang-kadang kalau solat bila dalam keadaan bacaan yang terlalu perlahan, kita yang solat pun mengantuk. Jadi boleh baca dengan bacaan yang tartil, waratil Qur'ana tartila, yang kita dengar suaranya, kita sendiri dengar. Dan bila waktu malam, bukan setakat kita dengar, mungkin jiran sebelah pun dengar, mungkin keluarga pun dengar. Sekiranya tidak menimbulkan riak, tidak menimbulkan sum'ah, bacaan tadi ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita kuatkan bacaan qiyam, itu bukanlah satu kesalahan yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah sahabat tahu apa yang Nabi baca waktu qiyam. Malah salatul qiyam, sebagian ulama kata memang salatnya jahar, macam kita salat tarawih dan juga salat qiyamul lail. Sebagainya bila saya berjamaah dibacakan kuat. Ini antara pandangan-pandangan dalam mazhab fiqh. Jadi solat sunat boleh tak berjemaah? Sebahagian solat qiyamul lail antara solat yang boleh dilakukan secara berjemaah sekali-sekala. Untuk Ramadan tak masalah lah. Tarawih itu sendiri adalah sebahagian solat qiyamul lail. Ramadan tak ada khilaf bahawa ia dilakukan secara berjamaah. Tapi untuk hari yang lain boleh dilakukan sekali-sekala. Ada hajah, ada keperluan. Nabi tengah solat, ada beberapa kanak-kanak sahabat datang ikut solat belakang Nabi. Semangat dia, budak-budak nampak Nabi solat. Jadi makmum Nabi SAW. Duduk sebelah kiri, Nabi tarik kepada dia, duduk belah kanan. Dia pun semangat. Nabi baca lama sangat, dia nak cabut. Tak tahan kaki dia, kata aku nak lari, tapi aku dah jadi makmum dah ni. Artinya Nabi, umur Nabi masa tu berapa? Nabi hijrah umur 53 tahun. Sampai di Madinah umurnya dah 50-an. Solat bangun lama, sampai budak-budak yang semangat nak solat pun tak. Jadi bukan budak-budak zaman sekarang, ni sahabat Nabi SAW yang memang orang yang kuat qiyamul lail, anak muda, tak mampu berdiri macam mana berdirinya, panjangnya bacaan Nabi SAW. Okay, balik pada hadis ni, dia dengar saudara dia baca ku Allah ulang banyak kali. Okay. Kemudian dia rasa takkan ku Allah ya. Dia datang jumpa Nabi, beritahu pada Nabi sebab tu dia tengok riwayat hadis. Abu Sa'id kata wa ka'anna ar-rajula yatakhalluha. Seorang lelaki ni dia macam rasa macam sikit sangat dia baca. Artinya confirm lah kalau dia yang kata ka'anna ar-rajula, kalau lelaki tu dia sendiri memang dia rasa kenapalah baca sikit sangat. Soalan saya, mana lebih bagus? Baca ku Allah ulang-ulang banyak kali ke baca satu Quran ke, satu juzuk ke, 2 juzuk? Ku Allah, Nabi bila dia tengok komen Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam komen. Rasulullah bersabda, walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Sesungguhnya satu surah itu, iaitu surah Qul huwallahu ahad, menyamai 1/3 Quran. Qul huwallahu 3 kali sama dengan Quran. Dengan baca satu juzuk, berapa Quran berapa persen? 1/30, betul? Yang mana lebih afdal, baca satu juzuk ke ulang Qul huwallahu banyak kali?
Atau 3 kali? Ya? So ikhlas. Jadi lepas ni qiyamul lail baca Allah je. Imam Malik rahimahullah beliau berpandangan mengulang-ulang qul huwallah adalah bid'ah. Hai. Imam Malik ni perawi hadis ni. Beliau berpandangan kalau qiyam hanya baca qul huwallah ulang-ulang ini bid'ah. Nabi tak cakap bid'ah, Imam Malik cakap bid'ah. Kenapa? Imam Malik kata ijma' umat bahawa orang yang baca satu juzuk Quran lebih afdal daripada orang ulang-ulang satu surah yang kecil. Betul tak? Kita walaupun kata qul huwallah ni 3 kali menyamai mana satu Nabi kata qul huwallah menyamai 1/3 Al-Quranul Karim, tapi orang tanya mana lebih afdal baca satu juzuk ke qul huwallah 3 kali? Semua orang kata satu juzuk lebih afdal kerana huruf-hurufnya. Okey, jadi macam mana yang dipahami? Nabi kenapa Nabi kata innaha la ta'dilu sulusul Quran. Lepas Abu Sa'id rasa sikit sangat dia baca. Nabi pula komen, walaupun qul huwallah tapi itu menyamai 1/3 Al-Quran Al-Karim. Macam mana cara kita nak faham? Jadi sunnah atau tidak ulang-ulang baca surah qul huwallahu ahad? Dari sunnah takrir atau macam mana? Sebagai ulama kata ni sunnah takririyah. Nabi ikrarkan perbuatan Qatadah bin Nu'man. Sebagai ulama kata tak. Kenapa? Sebab tak diriwayatkan selepas tu dia ulang balik buat benda tu. Dan tak ada orang ikut apa yang dia buat. Artinya difahami melalui hal keadaan bahawa sunnah ini tak diikuti, bukan sunnah muttaba'ah. Walaupun tak disebutkan Nabi kritik dan sebagainya, tapi hadis ini diriwayatkan namun tak diamalkan oleh ulama-ulama. Tak dijadikan sebagai, kalau begini hadis ni, kalau begini sahih, pasti ada mazhab kata qiyamul lail perlu ulang-ulang qul huwallahu ahad, tapi tak ada satu ulama pun berkata demikian. Artinya kalau solat qiyamul lail lebih baik baca tul qiyam, kita baca panjang dan perbanyakkan bacaan Al-Quran, bukan ulang-ulang surah yang sama. Itulah yang diamalkan, itulah difahami oleh ulama-ulama Islam. Artinya ulang-ulang ini paling dibenarkan oleh syarak, tapi bukan suatu perkara yang afdal. Dalam memahami nas, kita kena tengok juga sunnah itu muttaba'ah ataupun tidak. Antara contoh perkara yang tak diingkari tapi tak diikuti, malah tak diamalkan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika berhijrah ke Madinah, dia bersaudarakan dengan Ar-Rabi'. Ar-Rabi' kata, aku orang paling kaya di Madinah Munawwarah. Aku paling kaya. Aku ada harta dan aku ada isteri yang cantik. Ada 2 orang isteri. Kamu pilihlah salah seorang daripada mereka, yang mana kamu kenan aku ceraikan, lepas tu kahwinlah dengan dia. Soalan saya. Orang perempuan jangan marah dulu. Orang tanya perempuan, bagus ke tak suami ada dua isteri, kerana ikhlas dengan kawan, offer. Kata, isteri aku cantik, nak yang mana satu? Nanti pilih. Aku ada 2 orang isteri cantik, nak aku ceraikan, nanti kahwin dengan dia. Makcik-makcik setuju? Kakak tak setuju kan? Betul?
Tak ada orang setuju. Nanti ada orang kata, macam mana ni Islam cerita tentang kaum Ansar, memanglah ikhlas sangat, tapi takkan sampai macam tu sekali. Malah diceritakan sebahagian daripada orang orientalis ni tak ada ruang, dia kritik benda macam ni lah. Ini bukanlah satu moral, ini satu sekali cerita. Okay, soalan saya, terjadi ke tidak peristiwa ini? Terjadi. Betul tak betul perbuatan Ar-Rabi'? Tak terjadi. Sahih beliau offer, tapi Abdul Rahman kahwin tak? Barakallahu ahlika wa malik. Allah semoga memberkati keluarga kamu dan harta kamu. Lakin dullani ala suq. Cukuplah saudaraku. Allah semoga berkati, tunjukkan aku mana pasar. Jadi kisah ni diceritakan keikhlasan Ar-Rabi' pada sama kemuliaan Abdul Rahman bin Auf. Nabi kritik tak? Nak kritik apa? Benda tak terjadi pun. Benda tak terjadi pun. Itu hanya cerita tentang keikhlasan dan sifat ikhlas. Dan beliau pun tak buat. Dan benda tu confirm. Lepas tu mungkin tak diamalkan. Dan ghairu muttaba'ah. Tak ada siapa pun ambil sunnah ni diikuti sampai hari kiamat. Sampai sekarang pun tak ada orang buat macam tu. Kisah itu hanya diceritakan untuk menceritakan keikhlasan, kejujuran seorang saudara terhadap saudaranya muhajir, seorang Ansar. Seperti cerita yang dibawa untuk memaknakan kalimah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Memang betul-betul ikhlas. Tapi kadang-kadang ada kesilapan buat. Tak ada ikrar. Nabi tak komen, tak ikrar, tak apa semua sekali. Sebab memang tak terjadi pun, tak payahlah nak besar-besarkan. Tak ada. Tak terjadi pada beliau. Dan benda tu pun tak diamalkan oleh siapa-siapa di kalangan umat Islam. Cerita tu berbagi cerita tentang keikhlasan mereka. Betul, antara fiqh untuk tengok, faham satu pandangan itu, suatu hadis atau suatu nas ianya difahami atau tidak oleh orang terdahulu. Kena cek kefahaman ulama-ulama terdahulu. Waktu Imam Tirmizi rahimahullah, beliau berpandangan bahawa solat tarawih yang lebih baik adalah banyak rakaatnya. Tidak terhad pada 8 rakaat. Walaupun hadis qiyamul lail 8 rakaat, kerana beliau melihat pada kefahaman ulama sebelumnya, diamalkan pada zaman dahulu mereka ahli Makkah solat 20 rakaat, ahli Madinah sampai 40 rakaat sebagainya. Beliau memahami bahawa hadis 8 rakaat mereka riwayatkan, tapi mereka amalkan lebih daripada itu, bererti tidak ada limit pada 8 rakaat. Sebab ulama kita limit. Tengok pada hadis Aisyah, Nabi solat lebih pada 8 campur dengan 3 jadi 11, ataupun beberapa riwayat yang lain. Tapi imam-imam ramai juga di kalangan ulama mengatakan bahawa tidak ada limit, tak ada dihadkan rakaat tertentu, kerana mereka merujuk kepada kefahaman dan apa yang diamalkan oleh ulama Makkah dan ulama Madinah pada zaman dulu, yang mana di sana banyak dan di kalangan mereka adalah ulama, orang-orang yang hebat. Jadi merujuk kefahaman generasi awal ni sangat penting untuk memahami sesuatu perkara nas. Salah satu perkara yang dilihat dalam memahami nas. Jadi hadis ini cerita tentang kenapa Nabi komen innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Sebab ada kaitan dengan perkataan sebelumnya, wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Dia pergi mengadu bukan masalah ulang-ulang ni. Dia rasa sikit sangat ku Allah je. Dia rasa takkan ku Allah je. Nabi nak komen kul Allah walaupun pendek, tetapi ia merupakan menyamai 1/3 Al-Quran. Sebelum saya syarah lebih detail berkaitan dengan makna surah Qul Huwallahu Ahad, apa kaitan hadis dengan tajuk kita? Tajuknya apa? Tajuk bab du'ain Nabi sallallahu alaihi bab ma jaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa taala. Bab yang menerangkan tentang dakwah Nabi SAW terhadap umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kaitan hadis ini dengan tajuk dakwah? Hadis pertama senang.
faltakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Jelas. Perkara pertama yang perlu kamu dakwah wahai Muaz nak pergi ke Yaman ialah baca la ilaha, ajak mereka kepada tauhidillah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Clear. Dan hadis-hadis yang lain pun tentang hak Allah. Hadis berkaitan dengan Nabi tanya, tahu tak kamu apakah dia hak Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia, dan apa hak manusia, hak yang hak manusia yang Allah tunaikan kepadanya dan sebagainya. Hadis ni jelas. Bab haqqullah. Sekarang ni hadis ni apa kaitan dia dengan tajuk dakwah pada tauhid? Ikhlas kerana Allah, sebab surat Al-Ikhlas. Ikhlas dan tauhid ada sipi-sipi dah. Besarnya fadilat tauhid. Nak cerita tentang apa? Tauhid ni, surah Qul Huwallah, walaupun cerita tentang tauhid, walaupun kecil, tapi besarnya kedudukannya dalam syarak. Di sini Imam Bukhari rahimahullah bawakan riwayat ni, kelebihan surah Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quranul Karim. Kenapa? Sebab dia isi kandungan Quran 1/3-nya hanya tentang tauhid. Jadi tauhid adalah suatu perkara yang besar dalam agama. Satu perkara yang besar. Jadi surah Al-Ikhlas cerita tentang tauhid, dan Nabi komen bahawa ianya menyamai 1/3 Quran. Nak cerita bahawa tadi cerita perkara pertama yang perlu dakwah tauhid. Kemudian tauhid adalah hak Allah, bukan hak Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cerita tauhid ni pula satu benda yang besar dan satu agenda besar dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah ianya 1/3 Al-Quran, malah kata Ibn Qayyim bukan 1/3 Quran semuanya tauhid. Quran semuanya tauhid. Kalau nak cerita tentang Allah ya. Tapi cerita yang bukan tauhid apa dia? Hukum hakam. Hukum hakam apa dia? Perintah Allah juga. Juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang kisah-kisah. Kisah apa dalam Quran? Kisah penggusti ke? Tak. Para kisah tauhid. Sama ada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Inilah 3 golongan yang ada dalam Quranul Karim. Yang baik-baik, yang masuk syurga, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang masuk neraka 2. Al-maghdubi alaihim dengan ad-dallin. Yang ada ilmu tak amal atau yang amal tak ada ilmu. Yang ikut syubhat atau yang ikut syahwat. Ikut syubhat artinya dia tak ada ilmu tapi dia ikut syubhat. Yang ikut syahwat ada ilmu tapi lawan. Tak nak amalkan dengan ilmunya. Balik-balik kisah Quran akan berkisah tentang sejarah mereka. Kisah Luqman kat mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Maryam, siratal ladzina an'amta alaihim. Iblis, al-maghdubi alaihim. An-Nasara, ad-dallin. Yahud, al-maghdubi alaihim. Fir'aun, al-maghdubi alaihim. Siapa lagi? Kisah orang yang berdebat, golongan yang disembah dan yang menyembah di hari kiamat sebagainya. Kisah ni semua kembali kepada kisah tauhid. Allah tak cerita satu kisah pun Quran kecuali kita kena kaitkan dengan tauhid. Semua kisah yang ada, cerita tentang Zulkarnain, kisah tentang apa? Raja, betul? Nak cerita tentang kerajaan dia ke nak cerita tentang dakwah dia? Dakwah Zulkarnain. Seorang raja yang pergi melakukan perjalanan ke barat, jumpa orang syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ditegakkan tauhid, hukum orang yang syirik, berikan kemudahan dan bantuan pada orang ahli tauhid dan sebagainya. Kisah Sahibul Jannatain yang ada 2 kebun, menafikan hari kiamat sebab Allah bagi nikmat banyak pada dia. Juga berkata tauhid. Ashabul Kahfi pun cerita tentang tauhid, mempertahankan tauhid. Cerita Nabi Musa dan juga Khidir, kisah berkaitan dengan tauhid, berkaitan qada qadar, berkaitan perkara ghaib, berkaitan dengan wahyu. Berarti kalau nak
Kaitkan dengan tauhid, ya, semua benda dalam Islam ni adalah tauhid. Tauhid, cerita tentang Allah, ya tauhid. Cerita tentang hukum Allah, hukum hakam, halal haram. Tapi tauhid juga sebenarnya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan, tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu sebahagian daripada tauhid. Juga kisah-kisah. Okey, jadi hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah untuk menerangkan pada kita tentang besarnya fadilat tauhid dengan cara menerangkan kelebihan suratul tauhid atau suratul ikhlas. Surah ini suratul tauhid, surah ikhlas dikenali juga sebagai suratul tauhid atau dikenali sebagai al-muqashqishah. Al-muqashqishah atau dikenali dengan istilah kebanyakan ulama sebut al-muqashqishatan. Al-muqashqishatan atau al-muqashqishatain. Qashqashah ni apa? Kalau luka, kita luka, kemudian kita letak gamat atau letak daun kapal terbang atau letak apa lagi macam-macam lah ubat. Kemudian ada selaput, dia dah sembuh tu, dia ada selaput yang tutup bahagian luka. Ya? Kuping. Saya tak tahu istilah apa. Kuping. Ya? Kuping. Masa selaput yang tutup luka. Tak payah pakai plaster lagi dah. Tak payah pakai ni. Dah ada kulit kita yang tutup. Dia nak recovery. Itulah nama qashqashah. Dua surah dinamakan sebagai surah muqashqishah, yang akan menutupi luka, menutupi penyakit. Surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Surah Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Muqashqishah yang pertama surah Al-Ikhlas. Muqashqishah yang kedua adalah surah Al-Kafirun. Disebutkan oleh sebahagian daripada ulama tabi'in sejak pada zaman salafus salih istilah ini, walaupun tidak wujud dalam syarak. Dalam syarak sebut surah Al-Ikhlas, surah Tauhid. Kenapa ikhlas? Kerana surah Al-Kafirun pun ikhlas, surah Qul Huwallah pun ikhlas. Jadi tuan-tuan hafaz surah Ikhlas. Oh, macam Bismillahirrahmanirrahim, Qul Huwallahu Ahad. Salah. Ikhlas satu lagi, Boleh ke macam tu? Dalam penamaan istilah, kita tak ambil semua nama untuk dinamakan. Contohnya kalau nak jadi buat pertandingan, jangan pula keliru orang. Baca surah Al-Ikhlas daripada ayat pertama, belajar baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, diketuk. Kenapa salah? Maksud saya ikhlas satu lagi. Tak ada yang tu. Kita kena ikut apa yang uruf, ikut nama yang diketahui untuk merujuk. Tapi dalam kitab tafsir, kita tak terhad pada apa yang ada pada uruf. Tafsir menyebutkan surah Al-Kafirun juga dinamakan dengan suratul Ikhlas. Tafsir ni lebih luas kerana kita nak faham lebih detail isi kandungan surah, pandangan-pandangan ulama. Tapi sekadar menamakan penamaan, hendaklah kita menamakan uruf dengan nama-nama yang diketahui oleh uruf. Ada dengan syarat, tapi diketahui yang ma'ruf, sesuatu yang dikenali. Jadi surah Al-Ikhlas lebih tertumpu pada surah Qul Huwallahu Ahad. Surah Al-Kafirun merujuk kepada surah Qul Ya Kafirun. Namun dua surah ini ulama panggil sebagai suratai Al-Ikhlas. Dua surah Al-Ikhlas. Surah ni nama Muqashqishah, surah tu bernama surah Muqashqishah, dinamakan sebagai Al-Muqashqishatan. Muqashqishah yang pertama, Muqashqishah yang kedua. Surah At-Tauhid, dua surah tauhid. Disebut sebagian pada ulama tafsir. Qul Huwallah pun surah tauhid, Qul Ya Ayyuhal Kafirun surah tauhid. Apa yang bezakan tauhid pertama dan kedua? Muqashqishah pertama, Muqashqishah yang kedua. Ikhlas pertama, Ikhlas yang kedua. Surah Qul Huwallahu Ahad, secara umumnya kita nampak ia yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah dan asma' sifat, tauhid ilmi. Tauhid ilmi, iaitu kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kenal Allah dengan sebenar-benarnya melalui surah Al-Ikhlas. Surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, tauhid amali, mentauhidkan Allah dalam amalan
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Inilah dia sampai lakum dinukum waliyadin. Inilah dia makna la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Wahai orang kafir, aku tak sembah apa yang kau sembah. Nak jadi ahli tauhid, jangan tak tahu siapa kafir, siapa bukan kafir. Suatu antara asbab yang nawaqidul Islam, bila ada orang Islam tak hukumkan kafir terhadap orang kafir. Orang dia kata Yahudi kafir tak kafir Yahudi? Nanti dulu agama Buddha kafir tak kafir? Hindu kafir? Marah tak kalau sebut kat parlimen ke? Kat mana? Okey, orang kafir diam dulu. Marah. Jangan sebut kafir, non-Muslim. Kita tahu mana betul, non-Muslim ke kafir? Kafir. Ya? Dua betul. Ya, apabila merujuk kepada hakikat akidah yang ada pada seorang, dia hanya merujuk bagi seorang mukmin dan kafir. Betul, dalam ilmu tauhid ni, dalam ilmu akidah dia tak ada nak sembunyi-sembunyi. Keyakinan tauhid ni tentang keyakinan. Kita bukan nak cerita pergi bom orang ke pergi jihad, itu cerita praktikal, rujuk hukum fiqh. Akidah ni keyakinan kita, apa yang kita yakin. Orang yang sembah selain Allah dia kafir ke Islam? Kafir lah, ni keyakinan kita. Bila kita menyatakan pandangan kita berkaitan tauhid, kita tak usik pun agama lain sebab kita tak pergi sentuh dia sikit pun. Kita menyatakan akidah dan keyakinan kita. Kita hukumkan orang lain masuk neraka, berdosa ke kita? Orang Islam yakin bahawa selain daripada Islam tempat dia neraka. Salah ke tak? Tak salah, itu keyakinan kita. Lakum dinukum waliyadin. Korang nak kata kami kena orang Islam kena bakar kat neraka sebab tak sembah Tuhan lain, kami tak heran. Kami yakin apa yang Tuhan kami janjikan syurga yang kami harap Tuhan kami peringatkan pada neraka, ini neraka yang kami takut, itulah keyakinan kami. Nak bawa Tuhan lain janjikan syurga, kami tak nak pun. Kami tak percaya pun pada Tuhan tu, betul tak? Clear. Tapi kenapa orang bukan Islam marah sangat orang Islam kata dia kafir? Kafir pada di sisi orang Islam, ahli neraka di sisi Islam. Kalau tak percaya, tak payah terasa. Betul? Sebab akidah ni bebas. Bukan bebas hukum artinya mengajak orang buat rusuhan atau tidak betul ansur dalam hidup, tak. Bab fiqh ada babnya, bab muamalah dan akhlak ada babnya, bab dakwah ada babnya. Akidah sih menyatakan keyakinan. Okey, munafik Islam ke tak Islam? Islam, munafik. Ada orang Islam yang ada kat kerak neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ada di kerak api neraka. Munafik Islam ke tak Islam? Kafir ke Islam? Ya? Islam, orang munafik. Dari segi ilmu akidah dia bukan Islam, kafir. Sebab tu dia kekal selama dalam neraka, kat kerak neraka. Hukum dalam bab akidah, hakikat diri dia. Tapi bab akidah ni kita tak tahu isi hati orang, Allah yang hukum nanti. Kita hanya hukum umum, kita tak jatuhkan hai munafik, tak ada. Nabi Allah turunkan wahyu pun Nabi tak ajar macam tu. Nabi tahu Abdullah bin Ubay ni munafik. Tapi dari segi bab muamalah, bab Islam, kita hukumkan secara zahir. Bab hakikat seseorang itu Allah saja yang tahu. Kita takkan hukum isi hati orang tak ikhlas ini ke tak. Bab akidah kita
menyatakan dengan tegas orang munafik dia adalah kafir. Walaupun kita tak pergi ke orang mana, kau munafik No, tak boleh. Tak boleh kita tunjuk ke orang. Kita tak tahu isi hati orang. Nampak dia semayang, dia Islam, dia Muslim. Nak bagi zakat, jangan tanya, kau Islam ke munafik? Tak payah. Tapi dalam bab Islam, dalam bab hukum fiqh, siapa sahaja yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dia seorang Muslim. Betul? Tapi bab tauhid, jangan. Tidak semua orang ucap kalimah la ilaha illallah dia selamat. Ada 7 syarat, ada 8 syarat. Ini bab masalah akidah, iaitu perbincangan berkaitan kalimah la ilaha illallah yang memanfaatkan orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang dia pelik. Tak ada pun kami belajar ada syarat sampai 7 syarat. Ustaz datang, Wahabi datang ajar syarat kalimah la ilaha illallah. Kami buka hukum fiqh tak ada pun mengucap dah lah Islam lah. Kadang orang dia tak clear. Kita cerita tentang gelaran mukmin atau kafir, cerita tentang syarat la ilaha illallah, ini tentang akidah, tentang kalimah. Memang bincang sama la ilaha illallah. Tapi dalam konteks ilmu akidah kita cerita tentang keselamatan di hari kiamat. Munafik ucap kalimah la ilaha illallah, secara fiqahnya dia Islam, zahirnya kita mengamalkan Islam. Tetapi di sisi Allah belum tentu, kerana dia tidak ikhlas dalam ucapannya, kerana dia tidak sedik, tidak jujur dengan ucapannya. Di sisi Allah, yang ini yang kita bincangkan dalam ilmu akidah. Zaman sekarang ramai orang keliru. Mana satu? Okey, balik semula. Kafir ke non-Muslim? Soalan. Ini isu laku kan sekarang. Nak panggil kafir ke non-Muslim? Dalam Quran, Allah berdakwah tak kepada orang kafir? Ya. Nabi dakwah tak orang kafir? Cari. Ada Nabi panggil, ya kafir. Ada dah ada Nabi? Dan Quran, ya ayyuhan nas, pada semua ayat Quranul Karim. Ayat bila seru mereka panggil ya ayyuhan nas, hanya satu surah yang panggil, satu tempat panggil ya ayyuhal kafirun. Satu tempat ya, betul? Surah Al-Kafirun. Tempat ni orang kafir datang dengan cara lembut ke cara kasar? Apa sebab turun surah Qul ya ayyuhal kafirun? Ya. Lepas dia, sebelum tu dia seksa umat Islam, dia lawan, dia buat macam-macam. Last sekali dia fed up. Muhammad, macam inilah. Kita sama-sama Quraisy. Mekah ni tempat kita bersama, satu bangsa. Kita tak payah gaduh-gaduh lah. Betul? Dan tawakil datang, kita berdamailah. Mekah ni milik bersama. Kita hidup sekali. Kita masyarakat majmuk, tak majmuk, kita satu bangsa. Kita satu dan semua, dengan lembut datang. Tak apalah Mekah ni. Tak apa kamu Ustaz, 1 tahun kami buang semua berhala, kami ikut agama kamu. Tahun depan tak balik berhala, ikutlah agama kami balik. Fair, adil, bertolak ansur. Betul? Datang keadaan lembut, berbincang. Bukan ni bukan Abu Lahal, bukan Abu Lahab, bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, bukan yang lain. Tak, ni yang jenis orang yang tak lembut, bincang. Kadang-kadang kita ni jadi hilang kita punya prinsip bila orang lembut datang. Lembut, cakap baik. Agama ni semua suruh buat baik. Kami ni kita buat lah macam lama-lama, kenapalah aku nak tegas pula? Orang dah lembut baik dengan kita. Itu yang terjadi biasanya, betul? Bila orang berlembut, kenapa kita Allah. Tatkala begitu, Nabi diam. Nabi tak bagi jawapan. Nabi tunggu wahyu. Allah kata, Qul, katakan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Allah panggil dengan hakikat yang ada dalam diri mereka. Satu-satunya ayat. Kerana ketika itu, kalau kita nampak keadaan dia, dia ni baik. Ramai orang nampak orang kafir baik, dia nampak, dia baik lah, kenapa dia ni? Ingat,
Dia baik sisi kita, tapi dia kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu tengok hak kita. Hutang kita RM10 jahat. Hutang dengan Allah, solat tak apa. Anak, penting bagi duit abah. Semayang tak semayang, hutang dengan Allah, hak Allah kita tak banyak jaga. Syirik dibiarkan, kita tak ada semangat ni. Cerita tentang tauhid, keras sikit. Oh, jaga hati orang. Jaga. Betul lah jaga. Siapa kata tak jaga? Tapi jangan sampai tak jaga hak Allah. Jangan sampai ajarkan tauhid dikira orang yang keras, orang yang bila cerita tentang tauhid, seolah-olah dia ni tak tahu berdakwah, dia ni begini. Ini yang terjadi. Allah SWT ketika itu Allah panggil mereka, Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kamu sembah sekarang. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma'abud. Dan kamu juga tak sembah apa aku sembah. Betul tak ayat ni? Betul? Siapa kata salah? Tapi kan orang kafir sembah Allah. Betul tak? Musyrikin zaman Mekah sembah Allah tak? Sembah Allah. Ada Kaabah tak? Ada Kaabah. Tawaf tak dia? Tawaf. Buat haji tak dia? Buat haji. Talbiyah tak dia? Talbiyah. Nabi kata, yang kamu sembah bukan apa aku sembah. Kami pun sembah Tuhan. Dalam Islam, sembah Allah tauhid. Kemudian sembah bersama Allah syirik. Dia tak boleh. Islam tak boleh terima perkongsian, tak boleh terima. Agama tauhid hanya mengesahkan Allah. Kalau kata Islam betul, tak boleh kata yang lain betul. Semua agama sama. No, tak boleh. Ini bukan slogan Islam. Agama lain nak sama-sama tak apa. Islam, kita hanya keyakinan bahawa yang benar di sisi Allah, inna ad-dina 'indallah al-Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Sisi manusia, banyak manusia. Macam-macam agama ada, betul? Kita nak belajar ni agama, nak cari redha Allah ke redha manusia? Redha Allah. Cari redha Allah, Islam je lah. Nak redha manusia banyak lagi. Sebab tu ibadah kita, ibadah yang baik di sisi manusia banyak tak? Banyak. Ada orang, saya okey je kalau sakat goyang-goyang badan, jangan sampai menari. Yang kata saya menari boleh, asalkan jangan dia lompat-lompat. Yang kata lompat pun tak apa, asalkan dia jangan masukkan perkataan tak bagus. Orang kata tak kisahlah, dia dah sampai dia buat apa sekalipun, dia bukan kacau orang. Betul? Macam-macam orang pandang ibadah tu. Satu benda yang orang buat. Duduklah dia buat apa sekalipun tak kacau kau pun. Sisi manusia macam-macam. Sisi Allah, Allah hanya terima apa yang disyariatkan oleh dia. Ibadah adalah ikut, buat apa yang disuruh, tinggalkan apa dilarang, percaya dengan apa diberitakan, dan redha dengan apa ditetapkan. Terima apa yang Allah tetapkan. Inilah ibadah. Kalau buat satu benda, Allah suruh ke tidak? Haramkan satu benda, Allah larang ke tidak? Nak percaya satu benda, Allah beritahu ke tidak? Berkaitan dengan perkara ghaib dan perkara yang berkaitan dengan perlu tauqifi, benda ijtihadi atau benda berkaitan duniawi, tak ada masalah lah. Kita boleh percaya duniawi, takkan tak percaya lagi. Ini duit. Bukan, aku nampak tu kuih. Duit. Kuih, kata. Kan? Ni kan kewujudan tak hakiki. Sekarang ni orang buat cerita yang wujud hanya Allah. Kita ni wujud bukan hakiki. Tunjuk duit, nak pula duit ni. Saya kenakan geng-geng kawan-kawan yang ni, nak duit, nak ni majazi bukan duit. Nak pula duit, tahu duit betul-betul. Ni main-main ke betul-betul? Bagi iPhone kat dia. Ni main-main ke betul-betul? Tahu pula nak. Artinya dia tahu hakikat. Cuma kita kena bezalah. Hakikat makhluk berbeza dengan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekarang geng-geng Watul wujud datang. Oh, yang wujud hanya Allah, yang lain wujudnya majazi, bukan wujud sebenar. Allah saja yang wujud. Tiba-tiba dia dah tauhid. Mana ada? Macam-macam yang masuk. Okey, balik semula. Jadi orang kafir mereka adalah kafir akidah mereka. Tapi ketika berdakwah,
kita hendaklah berdakwah dengan menggunakan uslub yang paling sesuai untuk tarik dia untuk mendengar kalamullah. Dan manusia, sama dia kafir, sama dia penjenayah, penjahat, peminum arak, penzina macam sekalipun, dia tak nak dikasari. Dia nak dirinya dihormati. Dalam berdakwah, kita bercakap orang, jangan maki orang. Jangan cakap benda yang sensitif pada orang. Walaupun benda betul. Kalau cakap menyentuh sensitivity, dia akan memberikan reaction yang tak bagus. Terdapat tertentu, keadaan tertentu, ya. Kadang-kadang Allah pernah panggil mereka kuliah kafirun bila orang dah lembut sampai lembut. Jadi Islam ni kena tahu kat mana kena lembut, kat mana kena keras. Berlembut, kononnya nak jaga masalah dakwah sampai korbankan prinsip dan tauhid dan akidah, manhaj, kita kena tegas. Cerita tentang tauhid sampai tak hormat orang, itu nak akidah. Itu bid'ah, tu bid'ah. Pakcik ada bid'ah, kenapa buat bid'ah kat dalam masjid? Tak boleh macam tu. Kita nak dakwah betul, nak orang dengar. Jadi prinsip tegas, tapi ketika kita bermuamalah, hendaklah muamalah yang lembut. Hendaklah keluarkan perkataan yang paling lembut. Nabi SAW ada kekuatan, ketua negara Arabi yang kafir datang tarik kolor Nabi sampai merah muka Nabi SAW. Tuan-tuan bayangkan agung kena tarik macam tu dengan orang asing. Kan? Datang mana-mana orang asing, cekik kita punya raja sampai merah muka. Tuan-tuan tak geram ke? Nak fahamkan, tapi taklah sampai macam tu. Orang Arab, tapi maksudnya ketua negara Rasulullah SAW. Tapi tak, Nabi bermuamalah yang lembut dalam bab dakwah. Tapi prinsip akidah Nabi sangat tegas. Ini perlu ada. Sebab itulah ilmu akidah dengan ilmu dakwah ni perlu seiring. Dalam kita belajar sekalipun, kita dalam mana-mana kuliatul usuluddin wa dakwah. Kuliah usuluddin dan dakwah. Kenapa selalu sama? Takut-takut belajar tentang tauhid, kita tahu dia kafir, last sekali berjumpa orang, hai kafir-kafir sekalian, kau orang ahli neraka. Kau orang ni, dalam dakwah kena pilih perkataan yang lembut tapi tegas. Prinsip tegas tapi lembut. Okey, dalam dua surah ni, surah Qul ya kafirun, tauhid dalam amalan. Surah Qul huwallahu ahad, tauhid dalam keyakinan. Dua surah ini adalah suratul tauhid. Suratul tauhid. Kalau macam tu, fiqh kat mana? Solat, tauhid ke fiqh? Buka kitab tauhid, ada cara solat. Ya? Ya. Tidak ada. So tu tak boleh pisahkan. Orang yang pisah-pisahkan ni ada syariat, makrifat, hakikat. Itu geng tu yang pisahkan. Jadi kita boleh tauhid ke fiqh? Tak, mana ada pisah. Solat mesti ada kat situ Islam, iman, ihsan. Ketiga-tiganya kita nak usahakan bila kita mencapai level ihsan, mestilah dia melalui Islam dan iman. Nak mencapai, nak buat macam Nabi ajar, faham apa yang menghayati apa yang Nabi ajar. Dan ketiga, kesan, mendapat kesan daripada amalan tersebut. Solat, Nabi ajar cara solat daripada Nabi angkat takbir sampai salam. Kemudian dalam solat pada masa sama kita kena yakin kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita solat Allah yang perintahkan, malaikat sedang catatkan. Apa yang kita solat ni akan dihisab di hari kiamat. Kita solat sekarang ni dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, minnah daripada Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah, la haula wala quwwata illa billah, wa la hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Ni berkaitan dengan qada dan qadar dan sebagainya. Semua rukun iman ada kat situ. Ni dah kat Alkitab, ni dah dibawa oleh Rasul. Salat aku jumpa sekarang macam Nabi ajarkan. Salu kama ra'aytumuni usalli. Semua berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan iman. Ada orang ikut-ikut, ada orang buat dengan ilmu, iman dan kefahaman dan penghayatan. Ada orang dia dapat kesan daripada amalan tadi. Bila buat ikut Nabi dan dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, masa tu dia bukan lagi ikut dan hayati, malah dia dapat merasakan dia sebenarnya betul-betul berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dia solat ka'an ta'budullah ka'annaka tarahu. Ini kesan daripada ibadah yang betul. Hasil daripada buat macam ikut sunnah Nabi, hayati dan pahami iman macam Nabi ajarkan, akan melahirkan kesan amal ibadah tersebut. Itu namanya ihsan. Penghayatan, dirasakan kesannya, bukan setakat waktu solat, kesannya sampai lepas solat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Macam mana nak buat fahsyak munkar? Kalau kita yakin Allah sedang lihat kita, siapa berani buat jahat depan kamera? Yang berani tu jahat sangat lah. Yang berani tu jahat sangat. Allah melihat, malaikat catat. Lebih dekat daripada urat tengkuk kita, duduk raqibun atid. Kita nak nyorok kat mana? Lepas tu, adakah off record? Rekod dan akan dipaparkan di depan manusia di hari kiamat. Tak ada syak lagi bila kita buat dosa, lemah iman kita. Lemah iman kita. Jadi solat tadi, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita buat fahsyak munkar, kesannya kurang. Kita dah khusyuk. Kita kurang khusyuk. Sebab orang khusyuk siapa dia? Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa al-khashi'in? Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia yakin masuk solat dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia yakin dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia solat khusyuk. Artinya merasakan maqam musyahadah, muraqabah. Dalam ihsan itu ada dalam dirinya. Ihsan ada dua maqam, betul? Ka'annaka tarah. An ta'budallah ka'annaka tarah. Sembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dia pakai maqam musyahadah. Macam nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maqam yang kedua, fa illam takun tarahu innahu yarak. Sesungguhnya dia melihat kamu. Dia kata maqam muraqabah. Maqam musyahadah, maqam muraqabah. Tapi jangan pula wahdatus syuhud, wahdatul wujud, jangan buat istilah lain masuk. Cukup maqam musyahadah, maqam muraqabah. Dari situ ada kesan selepas solat. Di solat 5 waktu, kita ni tak lama solat dia akan lari. Tapi bila subuh buat, baru nak hati leka sikit, azan, pergi lagi solat. Ada kesan dia. Lama sikit, lemah sikit, azan lagi. Jadi kita keadaan begitu. 5 waktu, jaga 5 waktu, insya-Allah kita terpelihara daripada fahsyak dan munkar. Okey. Jadi balik pada surah Al-Ikhlas. Surah Ikhlas kedudukannya tinggi dalam syarak kerana ia adalah 1/3 daripada isi kandungan Al-Quranul Karim. Kita stop apa tadi, saya short lupa, ada 2 subjek bukan 1. 11.30 kita stop untuk subjek ni, rehat kejap, kemudian kita sambung subjek Tauhid. Okay, jadi silakan. Betul? Itulah tak sebab tu kalau okey. Biasanya kalau kita nak rujuk kepada level Islam, iman, ihsan, kita buat cara tapai. Tak boleh nak silang. Okey. Jadi dah kita biasanya nak fahamkan hubungan antara Islam, iman, ihsan, memanglah kita kata 3 level, betul? Tapi kita katakan ini adalah al-Islam, ni al-iman, al-ihsan. Semua orang ucap kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji, dia orang Islam. Betul? Dia orang Islam. Dari kalangan mereka lah akan lahirnya level iman. Orang yang solat dengan kefahaman, orang yang solat dengan ilmu,
dengan dalil, dengan semua ni dia mencapai level penghayatan. Dari kalangan mereka ahli iman dah akan mencapai level ihsan. Dia bukan orang lain. Dan orang yang mencapai level Islam confirm ihsan, confirm dia Islam. Orang Islam confirm dia orang beriman. Jadi kalau ini cara yang dilakukan, yang menerangkan dalam Al-Sunnah Jamaah. Ada sini. Okey. Cara dia betul tak betul? Betul lah. Nak tengok level. Tapi tengok, ya, cara lukisan macam ni macam terpisah pula. Betul? Cara lukis lah. tak kata ini ada salah. Kalau buat cara piramid macam Islam tu, dia kat Islam naik pada iman, naik pada ihsan. Macam begitu. Yang tak bolehnya, kalau orang buat terpisah. Macam ni lah. Islam, iman, ihsan. Ni orang lain. Atau macam ni. Islam, iman, ihsan. Atau jenis Islam, iman, ahli syariat. Nanti dia naik convert jadi ahli makrifat. Dia convert jadi ahli amal ahli syariat tak? Kan? Awal-awal zikirnya panjang, lama-lama makin awal-awal qul huwallahu ahad. Belajar lama-lama la ilaha illallah. Apa? Qul huwallahu ahad la ilaha illallah kan? Betul? Qul huwallahu ahad tak ada ikhlas. Kalimah ikhlas apa dia? Daripada baca satu surah, baca satu kalimah aja. La ilaha illallah. Betul? La ilaha illallah apa yang pentingnya? Allah. Betul? Daripada la ilaha illallah makin level tinggi Allah. Allah yang mana penting? Hu lah. Huwa pun dia, betul? Dialah Allah. Hu. Tinggi levelnya. Lama-lama apa tinggal? Hak tu, nafas tu. Dia tak macam tu. Level tinggi macam sekalipun Nabi tak solat, Nabi tak tinggalkan apa sahaja Nabi ajarkan. Nabi abduhu wa rasuluh, hamba Allah. Nabi paling sempurna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi sampaikan itulah yang Nabi amalkan, dan Nabi lah orang yang paling sempurna mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh baginda. Bukan Nabi capai level tinggi kemudian tak perlu amal dah level-level bawah. Mana ada Islam macam tu. So saya lebih suka buat gaya ni. Ini saya ambil daripada Syekh Huwaini. Beliau kata buat penerangan bentuk cartapai lebih tepat untuk memahamkan. Dia kata habis orang kafir kat mana? Selain dari kotak tu luas. Sangat luas. Nak pergi ke mana pergilah. Kan? Yang tak terikat dengan hukum syarak, dia boleh pergi mana pun. Selain daripada dalam lingkaran tersebut, bebas pergi mana-mana. Ada kafir yang jauh, kafir dekat, tapi tak Islam lagi. Kan? Dia berada di luar daerah Islam. Tapi kalau orang dah Islam, jangan pula kafirkan dia. Ada tak orang Islam yang buat perangai macam kafir? Okey. Merompak kafir ke Islam, perangai Islam ke kafir? Islam ke kafir? Orang Islam yang rompak, orang kafir pula jadi pagat. Mana satu yang betul? Kita cerita buat apa? Cerita orang ke cerita tentang amalan? Amalan kufur. Orang Islam ada buat perangai kafir. Oh, dia kafir, nak tuduh kafir. Yang terasa buat apa? Kita cerita Islam, ni perangai orang Islam beriman dengan Allah, solat, zakat, puasa. Perangai orang kafir tak nak solat, tak nak zakat, tak nak puasa. Orang Islam tinggalkan segala maksiat. Orang kafir tak buat maksiat. Habis kami nak kutuk kami kafir lah tu. Orang tak beriman dengan Allah, kami cerita agama kami je. Nak terasa lah yang betul pun. Kan? Tak beriman dengan Allah. Jadi bila kita ada orang Islam, dia buat perangai orang kafir, apa kedudukan dia? Islam lemah iman. Tapi bagi Khawarij tak. Dia ada dua je, dia tak ada tengah-tengah. Tak ada cerita lemah iman, fasik ke ni, tak ada. Bagi Khawarij hanya dua saja daerah dia. Dengan Murji'ah, Islam ke kafir? Khawarij siapa buat dosa besar? Nyah, kau bukan Islam.
Murji'ah buat berbuat sekalipun besar je, jangan kafirkan dia orang Islam, tak ada kafir, dia takkan kafir. Murji'ah tak kafirkan orang, Khawarij kafirkan semua orang yang buat dosa besar. Itu beza dua. Kita Ahli-Sunnah katakan apa? Orang Islam yang buat satu benda selain benda kufur, dia adalah fasik. Dia buat benda amalan yang dihukumkan sebagai kufur dalam satu ayat, tapi tengok nas umum bukan kufur, kufrun duna kufrin, kafir yang tak mencapai level kafir besar. Munafik kecil, munafik besar. Syirik besar, syirik kecil. Kan? Lain. Syirik juga. Orang yang buat sesuatu, kita ikhlas kerana Allah, ni ikhlas. Sembah selain Allah, apa hukumnya? Syirik, betul? Sembah Allah, ikhlas. Sembah Allah, ikhlas. Sembah selain Allah, syirik. Buat sesuatu kerana Allah, ikhlas. Buat sesuatu kerana orang lain, kerana selain Allah, syirik. Betul? Sembah selain Allah kerana selain Allah, syirik. Okey, sekarang sembah Allah tapi ada kerana lain juga, jadi apa? Syirik kecil. Betul? Dia tak kafir, dia masih darah Islam, dia tak buat benda kufur, syirik. Tapi amalan itu amalan menyerupai orang musyrikin, orang kafir. Jadi kita ada syirik kecil, dia pun syirik besar. Okey, yang menipu ni siapa? Munafik, betul? Islam ni orang yang jujur dan sebagainya. Kalau orang Islam menipu, munafik kecil, nifak kecil, fasik. Kalau kafir besar kat mana? Munafik besar. Munafik besar bila memang dia berpura-pura je Islam ni. Dia pura-pura. Hati dia kufur. Itu syirik besar. Dia munafik betul. Munafik besar, nifak besar. Tapi kalau dia Islam jujur, cuma perangai macam munafik. Cakap menipu. Bila dia bercakap menipu. Bagi amanah dia khianat. Bila janji dia mungkir. Okey, orang Islam perangai orang kafir, itu tanda-tanda dia ambil perangai, itu nama munafik kecil. Dan nifak kecil. Tak boleh keluarkan daripada Islam. Bila dia terkeluar sampai dia mensyirikkan Allah, sindah had pemisah. Sebab ada ulama yang memahamkan bahawa salat ni tak salat jadi kafir. Sebab apa? Nabi kata had pemisah antara syirik dan kekufuran dan Islam adalah salah. Sebab tu ada ulama faham mengkafirkan orang yang meninggalkan salat sebagaimana salaf salih. Sebab lafaz Nabi menjadikan salat sebagai pemisah. Dan sebagian ulama kata tak, salat maksud itu adalah mewakili tauhid. Salat itu artinya tauhid. Okey. Baik, kita lihat dulu insya-Allah. Kelas akan datang saya akan gabungkan dengan ayat surah Ikhlas berkaitan dengan kenapa 1/3 Al-Quran, kontennya ke, pahalanya ke, atau cara bacaannya sebagainya, kita sambung pada pertemuan akan datang. Kita rehat insya-Allah untuk berapa minit kita rehat? 5 minit. 15 boleh 15 minit insya-Allah. 11:45 kita sambung balik insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.